Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal bin Bakri. Di dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tazkirah ringkas yang saya pilih daripada salah satu modul yang terdapat di dalam SPSU, iaitu saya memilih tajuk larangan dalam ihram. Saya memilih tajuk larangan dalam ihram ini adalah kerana saya yakin larangan dalam ihram adalah salah satu perkara yang wajib kita patuh, yang wajib kita turuti, yang wajib kita ikuti, kerana bila kita mengikuti ataupun kita patuh dengan larangan ini, insya-Allah kita dapat melaksanakan ibadah umrah kita tanpa melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika dalam ihram. Larangan dalam ihram ni ada 13 kesemuanya, yang mana kita boleh membahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama adalah larangan yang dikhususkan kepada lelaki sahaja, yang kedua adalah larangan yang dikhususkan kepada wanita sahaja, dan yang ketiga adalah larangan umum. Maksudnya larangan yang dikenakan ke atas lelaki dan wanita. Saya akan pergi kepada satu persatu apakah larangan-larangan yang dikenakan ke atas kita ketika masih berada dalam ihram. Larangan pertama dalam ihram adalah kita dilarang untuk memakai pakaian yang berjahit seperti baju kemeja, kemudian t-shirt, ataupun kita pakai stokin, kita pakai kain pelikat sebab kain pelikat adalah kain yang berjahit, ataupun kita memakai kasut. Itu adalah larangan yang pertama ketika berada dalam ihram. Larangan yang kedua adalah dilarang untuk menutup kepala, sama ada memakai kopiah ataupun memakai songkok, ataupun kita memakai serban, ataupun apa-apa benda yang menutup kepala kita. Ini adalah bagi lelaki. Kategori yang pertama adalah bagi lelaki, dilarang untuk memakai songkok, memakai kopiah, dilarang untuk memakai pakaian yang berjahit seperti baju dan sebagainya. Kategori kedua yang dikhususkan adalah untuk wanita, iaitu dilarang untuk menutup muka ataupun memakai purdah ataupun menutup sebahagian daripada muka. Kategori tiga adalah kategori umum, iaitu kategori untuk lelaki dan wanita, larangan untuk lelaki dan wanita. Larangan yang keempat adalah larangan untuk memakai sarung tangan. Apa-apa jenis sarung tangan, lelaki dan wanita dilarang untuk memakainya. Yang kelima adalah larangan untuk memakai bau-bauan, ataupun kita menghidu bau, ataupun kita mencalik bau-bauan. Kita dilarang untuk memakai bau-bauan, sama ada di baju, sama ada di tangan ataupun di leher sekali. Kita tidak dibenarkan untuk memakai bau-bauan ataupun kita menghidu bau-bauan yang wangi. Larangan yang keenam adalah larangan untuk memakai minyak di kepala, janggut ataupun di bulu muka. Sekiranya terlupa, segera hilangkan minyak tersebut. Tetapi jika sengaja melengah-lengahkan, maka perbuatan itu adalah berdosa dan kita dikenakan dam, takhir dan takdir. Larangan yang ketujuh adalah larangan menanggalkan rambut ataupun bulu di mana-mana anggota badan. Sekiranya terlupa ataupun tidak sengaja, tidak berdosa tetapi tetap dikenakan dam. Bagi sesiapa yang sengaja untuk menanggalkan rambut ataupun bulu mata ataupun bulu apa-apa sekalipun, dia perbuatan sengaja itu adalah berdosa dan dikenakan dam. Tetapi sekiranya ia tertanggal sendiri seperti buka kopiah ataupun buka sekup tudung, rambut tertanggal, itu tidak dikenakan dam kerana ia tertanggal dengan sendiri, bukan dengan tertanggal akibat daripada perbuatan kita. Larangan yang ke-8 adalah dilarang memotong kuku ataupun mengerat kuku. Kemudian larangan yang ke-9 adalah dilarang untuk memotong, menebang, mengerat apa-apa sekalipun pokok yang terdapat di tanah haram. Larangan yang ke-10 adalah dilarang untuk memburu binatang ataupun dilarang untuk membunuh binatang, apa-apa sekali binatang buruan yang terdapat di tanah haram. Larangan yang seterusnya adalah larangan yang ke-11, iaitu larangan yang ditujukan khas kepada pasangan suami isteri yang datang bersama menunaikan ibadah umrah. Larangan itu adalah larangan melakukan pendahuluan persetubuhan,
Dan yang ke-12 ialah larangan melakukan persetubuhan. Kemudian yang terakhir, yang ke-13 ialah larangan untuk berkahwin, untuk menerima wakil kahwin, untuk mengahwinkan orang ataupun untuk menjadi wali. Sekiranya ada, maka akad daripada perkahwinan tersebut adalah tidak sah. Jadi daripada kesemua 13 larangan-larangan ihram ini, hendaklah kita patuh, hendaklah kita turuti supaya kita tidak mencacatkan ataupun supaya kita tidak merosakkan ibadah umrah kita. Kesimpulannya, terdapat larangan yang tidak sengaja dilakukan tidak perlu membayar dam, tetapi terdapat juga larangan jika tidak sengaja dilakukan tetap kena bayar dam. Kesemua larangan ini nampak seperti remeh, nampak seperti ringan, tetapi ada sebab kenapa Allah nak kita patuh pada larangan ini. Antaranya adalah hikmah yang terbesarnya adalah untuk kita sebagai hamba Allah, untuk kita peka, untuk kita lebih berdisiplin, supaya kita fokus untuk melakukan hanya dengan niat untuk mengabdikan diri kepada Allah. Niat umrah itu hanya kerana Allah, bukan kerana benda lain selain daripada Allah. Selain daripada itu, hikmah yang lain pula adalah hikmah kita memakai, para jemaah memakai pakaian ihram adalah bukti menunjukkan bahawa setiap manusia adalah sama tanpa mengira pangkat, tanpa mengira taraf, tanpa mengira jawatan ataupun gaji. Yang membezakan hanyalah takwa di sisi Allah. Jadi sekadar itu sahaja tazkirah ringkas daripada saya. Semoga ia bermanfaat dan dapat memberi sedikit pencerahan berkenaan dengan 13 larangan dalam ihram. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.